Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukakan majlis kita ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa'afni fid din. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan limpah rahmat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi sama-sama hadir ke surau yang penuh berkat ini untuk kita sama-sama mengerjakan sembahyang berjemaah, seterusnya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman yang penuh dengan kefasadan dan kemungkaran ini. Mudah-mudahan amal ibadat kerja buat kita ini diberikan ganjaran dan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita kembali kepada Allah pada hari yang tak ada bergunanya lagi harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi kitab kita beriman kepada hari akhirat ini di bawah tajuk mati yang telah kita baca sebahagiannya pada malam yang lepas. Mana telah kita sebutkan pada malam yang lepas, mati itu dia terbagi kepada dua sajalah, iaitu bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita orang yang mati dalam keadaan yang baik, orang yang menyebut qalu rabbunallah summa istaqamu, orang yang menyebut Tuhannya adalah Allah dan kemudian dia beristiqamah. Lalu malaikat mencabut nyawa orang-orang yang sebegini dengan keadaan yang baik, dengan diberikan kepadanya berita gembira, diperlihatkan kepadanya tempat yang dia akan pergi, iaitu syurga yang luasnya melebihi langit dan bumi. Dan diucapkan kepada mereka salam sebagai tahiyah sebagai penghormatan daripada malaikat. Begitu juga Allah Ta'ala sebut juga kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana Allah Ta'ala sebut walau tara izz zalimuna fi ghamaratil maut, kalau mu tengok bagaimana keadaan dia orang yang zalim itu sewaktu menghadapi kematian. Lagu mana bagaimana malaikat mencabut nyawa mereka, menyentak ruh mereka sehingga ruh itu berserakan, dan malaikat jekah dia itu sehingga ruh itu lagi berserakan di ada tubuh mereka. Ini dua keadaan yang tak ada siapa pun boleh royak kecuali Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kadang-kadang kita melihat orang mati itu, kadang-kadang kita tengok orang kafir mati comel saja, mudah nampak, duduk atas katil hospital tiba-tiba mati begitu saja, apa comel. Dan kita tengok orang mukmin kadang-kadang susah mati susah, sakit lama, apa semua sekali susah. Tapi hakikat sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah seperti yang digambarkan dalam ayat yang telah kita baca. Malam ini kita sambung lagi muka surat 33. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bizallamin lil abid." Dan kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka-muka dan belakang-belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menzalimi hamba-hambanya. Dari Allah Ta'ala sebut bukan dalam satu tempat, tapi dalam 2-3 tempat Allah Ta'ala sebut keadaan malaikat mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman. Hak ni Allah Ta'ala sebut walau tara iz yatawaffal ladzina kafarul malaika. Kalau mu tengok dia kita tak boleh tengok, tapi Allah Ta'ala ayat
Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru. Kalau mu tengok lagu mana malaikat cabut nyawa kafir itu, lagu mana? Yadribuna wujuhahum. Malaikat katak muka mereka. Wa adbarahum, dan belakang mereka. Lagu mana kalau kita tengok orang yang kena pukul pun kita kesian. Sebab tu sewaktu dalam peperangan Badar dikatakan ada seorang pergi royak kepada Rasulullah sewaktu mereka mengumpulkan mayat-mayat orang musyrikin ini, lalu ada kesan di atas punggung orang kafir itu, ada di antaranya kesan seperti dipukul dengan kayu berduri. Lalu dia royak kepada Rasulullah. Rasulullah kata itulah kesan daripada pukulan malaikat kepada orang kafir sewaktu mencabut nyawa dia. Maknanya siapa kadang-kadang siapa bekah. Bukan malaikat mari masa dalam peperangan Badar. Malaikat mari dalam peperangan Badar tu dia tidak mari sebagai malaikat. Kalau mari sebagai malaikat dia kebah gitu, mampu habis dalam orang musyrikin Quraisy tu. Tapi dia mari antaranya disebutkan dalam peperangan Badar itu malaikat ni pakai serban hitam, naik kuda pakai serban hitam, dilihat oleh para sahabat Nabi. Tapi yang bunuh orang musyrikin itu semuanya dibunuh oleh orang Islam, sehingga dalam kitab-kitab sirah ada yang menyebut nama-nama orang itu dibunuh, orang yang dibunuh, orang yang terbunuh daripada kalangan musyrikin, dan siapa orang muslim yang bunuh dia ada. Tetapi juga ada kesan disebutkan, kesan itu nampak bagaimana di atas belakang orang musyrikin Quraisy itu ada yang siapa berduri hitam, ada kesan lebay hitam. Lalu bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah kata itulah kesan daripada malaikat, iaitu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Itu kalau sewaktu mereka berdepan, maka mereka akan dipukul daripada depan dalam peperangan. Kalau mereka lari, maka mereka akan dipukul daripada belakang. Itu dalam peperangan. Kalau tidak dalam peperangan pun, malaikat tetap akan memukul orang musyrikin ini. Orang yang musyrikin, orang yang kafir ini, sewaktu cabut nyawa dia, maka mereka akan dipukul oleh malaikat sambil malaikat kata kepada mereka, zuku azabal harik, kamu rasakanlah azab yang menghinakan ini. Macam kita tengok orang kena pukul, bukan pukul saja tapi dia maki lagi. Maka keadaannya sangat-sangat mengerikan. Sebab tu bila kita tahu begini, sebenarnya ini di antara perkara yang kita sebagai orang beriman mesti kita rasa izzah, kemuliaan berbanding dengan orang musyrik, walaupun dia itu mempunyai kelebihan daripada ilmu, harta benda dan sebagainya, tapi izzah tetap ada kepada orang beriman berbanding dengan orang kafir. Izzah dia lagu mana? Izzah ini kepada orang kafir. Kalau sama-sama orang mukmin dia tak boleh. Dia tidak, maksud izzah ni kemuliaan. Kita rasa kita mulia daripada mereka kerana apa benda? Kerana mereka sewaktu mati pasti akan dipukul oleh mereka. Kita tidak. Tapi kalau sama-sama orang beriman, kita mesti merendahkan diri. Kita tidak boleh menyembuhkan diri kepada mereka. Lalu pasal apa orang musyrikin itu kena gitu? Zalika bima qaddamat aydihim, disebabkan oleh tingkah laku mereka sewaktu berada di atas muka bumi ini, sewaktu hidup dulu sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, tak nak mengaku ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, mengambil tuhan yang lain selain daripada Allah taala. Maka mereka akan dipukul. Jadi ini di antara dua cara yang disebut oleh Al-Quran Al-Karim kepada kita, yang untuk kita buat pilihan. Sama ada kita nak mati dalam keadaan yang baik. Orang yang mati dalam keadaan baik ni dicabut nyawa oleh malaikat, iaitu orang yang menyebut Tuhannya adalah Allah, kan dia beristiqamah. Kita mudah-mudahan kita istiqamah sampai ke akhir hayat kita. Kemudian orang yang mati dipukul oleh malaikat ini orang yang zalim, dan orang yang kafir pasti akan dipukul oleh malaikat sewaktu berhadapan dengan kematiannya. Disebutkan dalam hadis. Ini hadis yang sangat panjang, sebut cerita berkenaan dengan mati. Ini hadis ni sahihlah dalam kitab-kitab yang menyebut berkenaan dengan kematian. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, fantahaina ila al-qabr. Walamma yalhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi udun yang kutubihi fil ard, farafa'a ra'sahu faqala ista'izu billahi min azabil qabr marratayn aw salasa, summa qala innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i baydul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar, summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sih fayaqulu ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji, wa fi riwayatin al-maitu yahdurul malaikah fa idza kana ar-rajulu salihan qalu ukhrujini
ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Qala sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrati min fis siqa fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut wa yakhruju minha ka'tyabi nafhatin misk wujidat ala wajhil ard. Qala fayas'aduna biha fala yamurrun yakni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhut tayyib fayaqulun fulan ibn fulan bi asani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum fayushiruhu min kulli sama'in maqarrabuha ila sama' allati taliha hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah fayaqulu Allah azza wa jalla uktubuha kitaba 'abdi fi 'illiyyin wa a'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Qala wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah nazila ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh fayajlisuna minhu maddal basar summa yaji'un malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji wa fi riwayatin fa idza kana ar-rajulu su qalu ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab qala fatafarraqu fi jasadih fayantazi'uha kama yantazi'u as-safudu minas sufil mablul fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta yajmaluha fi tilkal masuh wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu madza harruhul khabis fayaqulun fulan ibn fulan bi akbahi isma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya fayastaftahu lahu fala yuftahu lahu summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat fayaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla fatutrahu ruhuhu tarha. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu katanya, kami telah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar. Lalu kami sampai di kuburnya yang disediakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk, lalu kami duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu, dan pada tangannya seranting kayu sambil ia mencucuk-cucukkannya ke tanah. Tiba-tiba ia mengangkatkan kepalanya dan bersabda, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Diulanginya 2 atau 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sungguhnya hamba Allah yang mukmin apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya malaikat dari langit putih berseri muka mereka seolah-olah matahari dengan membawa kain kafan bersama mereka dari kain-kain kafan syurga dan hinwas yang ada di syurga, sehingga mereka duduk jarak di antara daripadanya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut alaihissalam, lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyeru dengan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Dan pada satu riwayat ada disebutkan, orang yang hendak mati dihadiri oleh malaikat, maka sekiranya orang itu seorang yang saleh, berkatalah malaikat, keluarlah engkau wahai jiwa yang baik, menuju ke tempat keampunan dan keredaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian ruh orang itu keluarlah mengalir seperti mengalirnya setitik air dari mulut bekas air. Lalu malaikat maut mengambilnya. Maka apabila ia mengambilnya, malaikat yang ditugaskan untuk itu tidak membiarkan di tangan malaikat maut walau sekelip mata. Lalu mereka mengambilnya. Kemudian mereka meletakkan di atas kain kafan dan hinwas yang tersebut. Dan keluar pula dari ruh itu bau yang harumnya seperti haruman kasturi yang terdapat di atas muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi,
Kemudian mereka membawanya naik ke langit. Maka mereka tidak melalui mana-mana kumpulan malaikat, melainkan kumpulan itu berkata, roh yang baik itu roh siapa? Mereka menjawab, roh si Anu, anak si Anu. Yakni dengan menyebut sebaik-baik namanya yang biasa mereka menamakannya dengan nama itu di dunia. Sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit dunia. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit itu untuknya. Lalu dibukakan pintu itu untuk mereka. Kemudian malaikat-malaikat mukarrabin, yakni yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan, dari tiap-tiap langit menghantar ruh itu beramai-ramai hingga ke langit yang berikutnya, sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, simpanlah ruh hambaku itu di tempat Illiyin, yakni tempat simpanan amal orang-orang yang saleh. Dan bawalah dia balik ke bumi, kerana sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari bumi, dan ke bumi juga aku kembalikan mereka, serta dari bumi juga aku keluarkan mereka sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ketika hendak mati, apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya malaikat dari langit, hitam muka mereka, dengan membawa kain-kain kasar seperti kain kadut. Lalu mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut, lalu duduk di sisi kepalanya, sambil menyerunya dengan berkata, wahai haiwan yang jahat, keluarlah, keluarlah. Yakni pada satu riwayat ada disebutkan, maka apabila orang itu seorang yang jahat, berkatalah malaikat, keluarlah engkau menuju tempat kebencian dan kemurkaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian ruh orang itu berselerak di merata jasadnya, yakni kerana takut kan hendak keluar, lalu disantak oleh malaikat maut seperti disantak besi panar, besi pembakar dari segumpal kain bulu yang basah. Maka malaikat maut mengambil. Apabila ia mengambilnya, malaikat yang ditugaskan tidak membenarkannya di tangan malaikat maut walau sekelip mata pun, sehingga mereka meletakkannya dalam kain kasar yang tersebut. Dan keluar pula dari ruh itu bau yang busuknya seperti sebusuk-busuk bangkai yang ada di atas muka bumi. Kemudian mereka membawanya naik ke langit. Maka mereka tidak menemui mana-mana kumpulan malaikat, melainkan kumpulan itu berkata, ruh yang jahat itu ruh siapa? Mereka menjawab, ruh si Anu, anak si Anu, yakni dengan menyebutkan seburuk-buruk nama yang biasa dipanggilkan di dunia. Demikianlah sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit yang pertama. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya, tetapi tidak dibukakan baginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Taala yang bermaksud, tidak sekali-kali dibuka untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, simpanlah suratan amal jahatnya di dalam sijjin, yakni tempat simpanan amal-amal orang yang jahat, yang diletakkan di bumi yang terkebawah sekali. Lalu dicampakkan ruhnya ke situ dengan campakan yang menyeksakan. Jadi ini hadis yang panjang jugalah, yang sebut berkenaan dengan keadaan orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Dua keadaan ini saja, tak ada yang ketiga. Maknanya kita mesti salah satu daripada dua ni. Bagaimana disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke kuburan. Bila pergi kubur ni, yang pertama sekali adab pergi kubur ni ia tidak cakap. Nabi senyap, sehingga disebutlah hadis ni Nabi senyap tak cakap, sehingga senyap tak cakap, sehingga hadis lain disebut maknanya kadang burung boleh mari hinggap, senyap tak cakap. Kerana apa benda? Supaya mengambil pengajaran daripada kematian. Kemudian yang kedua, Nabi sebut ista'izu billahi min azabil qabr. Nabi sebut kepada sahabat-sahabat yang hadir itu, ista'izu billahi min azabil qabr. Kamu kena minta perlindung kepada Allah daripada azab kubur. Yakni orang yang di kubur, dia sendiri kena minta berlindung kepada Allah Ta'ala supaya dia tidak dikenakan daripada fitnah kubur. Maka kena minta bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allah, ya Allah, aku minta berlindung kepada kau daripada azab kubur. Itu di antara cara yang diajarkan oleh Nabi kepada orang pergi kubur. Bukan kita pergi kubur untuk orang dalam kubur tu dah. Sebab dalam hadis yang lain disebut, nahaitukum an ziyaratil qabr ala tazuru fa innahu tazkiratul maut. Dulu aku larang kamu pergi menziarahi kubur. Sekarang pergilah ziarah kubur, kerana dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan kamu kepada kematian. Yakni sewaktu mula-mula Nabi sampai ke Madinah,
Maka orang Islam di Madinah tidak Nabi larang jangan pergi ziarah kubur. Kerana apa benda? Kerana orang Yahudi memuja kubur-kubur pendeta-pendeta mereka. Maka nak bagi beza dengan orang Yahudi itu tidak dibenarkan. Dan pada masa tersebut berlaku banyak perkara yang syirik berkenaan dengan kuburan. Maka Nabi tak benarkan. Setelah Islam mari lama maka Nabi benar. Tapi Nabi benar dengan adat-adat yang tertentu. Di antara adatnya ialah orang yang pergi kubur kena ingat bahawa dia juga akan mati dan masuk ke dalam kubur, dan dia sendiri kena minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada azab kubur. Caranya macam mana? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Mudah saja. Wahai Tuhan, aku minta berlindung kepada Engkau daripada azab kubur. Sebab tu kita masuk kubur, kalau kita pergi, lepas kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat tu, maka kita pun sebut Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Lalu Nabi cerita lagu mana keadaan orang yang nak mati. Iaitu orang kafir kalau nak mati malaikat mari. Malaikat mari ni bukan malaikat maut saja, tetapi malaikat bersama dengan malaikat-malaikat yang lain. Orang yang beriman maka dibawa kain-kain kafan daripada syurga dengan hinwas. Hinwas ni kalau kita katakan macam kalau kata dunia macam kita kain kafan, peralatan kafan tu baru ke apa tu untuk kafan mayat kita atas dunia ni. Maka nak kafan roh kita pun ada benda-benda yang sama. Maka dibawa malaikat duduk sejauh mata memandang, duduk jauh. Yang mari dekat dengan orang mukmin ni masa kita nak matinya ialah malakul maut. Maka malakul maut dalam kitab-kitab yang lain disebut yang cabut nyawa kita ni daripada sendi kaki ke lutut, malaikat lain tarik. Kalau lutut ke pinggang lain, kemudian sampai ke dada lain, sampai kalah nyawa kita nak habis baru dicabut oleh malakul maut. Sebab itu dikatakan panca indera kita ini bila dia mati dia akan habis satu-satu. Dan panca indera yang terakhir sekali aktif tidak berfungsi ialah pendengaran. Sebab tu orang yang nak mati diajarkan kepada mereka laqinu mautakum la ilaha illallah. Sewaktu panca indera lain semua, tangan, kaki tak boleh nak gerak belakang dah. Tapi pada masa tersebut pendengaran masih berfungsi. Maka sebab tu Nabi sebut laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang nak mati di kalangan kamu la ilaha illallah, orang yang nak mati. Kemudian dikatakan juga iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan surah yasin kepada orang yang nak mati di kalangan kamu. Pasal apa baca surah yasin ini? Supaya panca indera yang masih berfungsi itu mendengar perkataan-perkataan yang baik, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dikatakan juga kerana dalam surah yasin itu ada kisah yang disebut sebagai kisah ashabu yasin. Habib An-Najjar itu. Maka Habib An-Najjar ini dia mempertahankan akidah dia sampai akhir hayat dia. Dia mempertahankan akidah, dijatuhkan hukum oleh pemimpin yang zalim dengan dipijak ramai-ramai. Sewaktu dia dipijak ramai-ramai ni, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Makna siapa orang pijak pun dia tetap bertahan dengan akidah. Maka diceritakan waktu dibacakan surah Yasin itu supaya bila kita dengar itu kita tahu. Maka kita pertahan kerana pada masa itu syaitan mari dengan berbagai macam cara untuk supaya kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang mukmin yang cabut malaikat dia mari malaikat cabut malaikat maut cabut dengan cara yang paling perlahan sekali. Paling kalau kita kata gosok modal sekali lah. Kita gosok slow-slow. Sehingga kalau ustaz saya dulu dia kata kita buat gambaran lagu mana. Dia kata kita gelah ni kita ambil air batu, kita letak air batu dalam gelah. Lama-lama lepas luar air batu ni dia akan ada air dah, melekat air. Kalau kita belajar sains dulu dia kata uap air yang ada udara tu dia pergi melekat kat gelah. Bila dia banyak lama-lama dia pun jadi mengalir turun bawah. Begitulah perlahannya cara malaikat maut mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Tapi walaupun begitu sakit ke tidak? Sakit. Seluruh kesakitan berhimpun sewaktu saat berhadapan dengan kematian. Kalau masa atas dunia ni tidak berhimpun. Kalau sakit kepala saja. Paling sakit gigi dengan sakit kepala mari sekali. Kaki tak sakit, gaul tak guna. Tak sakit, tapi di saat kematian semua kesakitan berhimpun. Semua kesakitan berhimpun. Yang akhir sekali berfungsi ialah pendengaran. Lalu beliau malaikat maut tu cabut, maka sekejap sangat. Maka diambil oleh malaikat yang datang daripada syurga, kafan naik ke langit. Sewaktu naik ini melalui malaikat-malaikat semua puji. Roh siapakah yang baik ini dipanggil dengan nama yang paling baik. Kalau kita agak panggil lah nama kita suka. Tak kira lah.
panggillah Tok Lebar ke Tok Haji ke apa yang kita suka, sampai ke langit, dibukakan pintu langit. Semua malaikat puji sampai akhirnya Allah Ta'ala perintahkan ruh itu diletakkan kepada tempat yang disebut sebagai Illiyin. Illiyin ini ialah tempat simpanan ruh orang-orang yang beriman. Mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak tahu mana, tapi tempat itu disebut sebagai Illiyin. Ini golongan yang pertama dan kita mengharapkan kita mari surau masjid ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat mencabut nyawa kita dalam keadaan yang sedemikian. Adapun yang kedua, golongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mujrim, banyak dosa. Orang kafir insya-Allah kita selamatlah. Orang mujrim banyak dosa ni kita kena cek lah. Kerana kadang-kadang ada dosa tu besar kita suka kecil. Seperti dosa terlibat dengan riba. Dosa tu besar tapi kita rasa kecil. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak dosa, orang mujrim, orang yang zalim, orang kafir ini, malaikat mahu juga cabut. Tetapi malaikat cabut dengan cara yang sangat-sangat dahsyat, sehingga disebut seperti mana ditarik besi panas daripada kain yang berbulu. Kain basah yang berbulu, kain besi panas tengah nyala besi itu, ambil kain basah balut, kamu boleh tarik, tengok lagu mana. Begitulah keadaan tercabutnya nyawa orang-orang yang kafir. Kemudian diambil dengan dikafan dengan kain kafan daripada neraka, buat naik ke langit, dikeji oleh mungkin berlaku unta boleh masuk dalam lubang jarum. Walaupun orang kata boleh start kita buat jarum besar. Itu cakap sajalah. Tapi Allah Taala amari perumpamaan tak boleh. Maka menyebabkan kita orang yang beriman akan merasakan kita lebih mulia berbanding dengan orang yang kafir. Kita kena rasa ada perasaan itu supaya kita tidak lemah. Tidak boleh tengok orang kafir kan, lebih sama. Tak, sebenarnya orang Islam kita ada kemuliaan kita tersendiri. Jadi ini cara dia, yang mana tak ada siapa boleh royak perkara ini. Kalau kita pergi melawat orang yang nak mati, lagu mana dia mati pun, walaupun kita tengok dahsyat, mati aksiden berkecai, dia berhadapan dengan perkara ni juga. Kalau dia mati baik, maka malaikat cabut nyawa dia dalam keadaan baik, walaupun otaknya berkecai. Kita tengok kawan-kawan kita yang tidak Islam, walaupun dia mati molek, maka dia tetap dipukul oleh malaikat, walaupun kita nampak dia dalam keadaan tenang. Kadang-kadang disebutkan, orang ni kita boleh tengok ke tidak, dia ni mati molek ke mati tak molek. Maka di antaranya disebut oleh para alim ulama kita, antara tanda kalau kita nak tengok orang yang sedang nazak tu, maka kalau dia ni antaranya ialah dahinya berpeluh, maka dia sebagai orang yang mati dalam keadaan dicabut nyawanya dengan cara malaikat cabut nyawa dia itu dalam keadaan yang baik. Kalau orang yang dah cabut nyawa dalam keadaan yang jahat juga, dikatakan mulut dia berbuih. Itu di antara tanda yang disebut oleh para ulama, dia mati malaikat cabut nyawa dia dalam keadaan yang buruk. Mulut dia tu berbuih. Mulut dia berbuih. Tak kiralah. Tapi dikatakan juga apabila dia mengeruh, sewaktu cabut nyawa dia mengeruh. Macam kita lembu kena sembelih mengeruh kan. Itu di antara tanda dia. Tapi tanda ini dia hanyalah bukan sabit berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua sekadar tanda yang mana mungkin betul mungkin salah. Sebab kadang-kadang tanda ni kadang-kadang kita tengok mari awal tanda nak hujan tapi tiba-tiba tak hujan. Tapi kalau dia sebut berdasarkan kepada hadis, maka misal kata berpeluh, itu ada hadis sebut bahawa mati dalam keadaan berpeluh itu mati sebagai seorang yang mati baik. Ketahuilah bahawa apa yang dialami oleh orang yang ditetapkan ketika matinya tiada merasainya melainkan oleh orang yang mengalaminya. Dan ia mesti berlaku kepada setiap manusia. Sungguhnya mati itu mempunyai pendirian, sama ada untuk menambahkan kelebihan atau menghapuskan dosa, atau penyiksaan daripada beberapa penyiksaan kepada orang-orang yang durhaka, di mana keadaan menjadikan seseorang itu dalam keadaan ujian yang sangat dahsyat. Jadi apa yang dialami oleh orang mati ni tak ada siapa. Tak ada siapa yang boleh tahu, tak ada siapa boleh royak. Sebab apa benda? Sebab orang mati itu saja tahu. Cuma yang boleh royak kepada kita Nabi sajalah. Kita bila kita alami tengok malaikat maut ni, tak ada dah tak sempat hidup dah. Orang ni, orang kata mati kerana sakit jantung ke apa, sebenarnya tidak. Mati sebenarnya ialah kerana sebab jumpa dengan malaikat maut. Jumpa dengan malaikat maut. Sebelum jumpa dengan malaikat maut ni, marilah nyakit gapo-gapo pun tak mati. Tak mati. Sakit jantung, sakit COVID, kalau tak jumpa malaikat maut tak mati. Kalau jumpa malaikat maut tak sakit jantung pun, tak sakit jantung pun mati.
Lalu menjadikan kematian itu sebagai ujian yang sangat berat, ujian yang sangat hebat. Kerana apa benda? Kerana kalau sekiranya kadang-kadang orang yang beriman itu Allah Ta'ala susahkan dia sewaktu kematian kita. Pasal apa benda? Supaya Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita, supaya lepas daripada kematian itu tak ada lagi dah kesusahan. Maknanya kita baik setara mana pun ada juga salah kita, tak seroyak lah. Maka Allah Ta'ala nak ampunkan hak tu, maka mari sewaktu mati tu kesakitan, kesusahan yang sangat dahsyat. Kesakitan yang sangat dahsyat. Kemudian kadang-kadang dia dosa tak ada mana. Sebab dia selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala nak angkatkan darjat dia. Maka Allah Ta'ala berikan juga kesusahan kepada dia. Kadang-kadang orang yang kafir itu Allah Ta'ala, dia ada juga buat kebaikan. Tapi dia tidak layak untuk mendapat balasan kebaikan di dekat akhirat. Menyebabkan Allah Ta'ala mudahkan urusan kematian dia sewaktu bertemu dengan Malakul Maut. Tapi walaupun mudah, tetap dia lebih dahsyat berbanding dengan malaikat mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Cuma nampak dari segi zahirnya nampak mudah. Tapi hakikat sebenarnya lebih dahsyat daripada malaikat mencabut nyawa orang-orang yang beriman. At-Tirmizi dan Ibnu Majah At-Tirmizi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadahun fihi ma wa huwa yadkhulu yadihi fil qadah summa yamsahu wajhihi summa yaqul Allahumma a'inni ala munkaratil maut aw sakaratil maut. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa menghadapi wafatnya. Di sisinya ada sebuah bejana berisi air dan baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu menyapu mukanya. Sesudah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Tuhanku, berilah pertolongan kepadaku terhadap penderitaan mati." Ni Aisyah wayak Nabi sewaktu dia nak mati. Nabi sewaktu nak mati ni, Nabi ni tak ada lah orang yang paling Allah Ta'ala sayang sekali. Tapi Nabi sakit tak nak mati? Sakit. Kalau ikut kita kan, dah Nabi ni makhluk paling sayang sekali, tak payah sakit lah. Dah. Sebab ketetapan sunnah Allah Ta'ala mati mesti sakit. Hatta Nabi sendiri mati pun sakit. Sehingga bukti kata Nabi sakit tu mana? Nabi minta tolong dengan Allah Ta'ala. Nabi minta tolong dengan Allah Ta'ala. Orang lain tak boleh tolong. Bahkan dikatakan Aisyah kata kadang ada bekas, dia letak bekas air Nabi tu, Nabi pun celuk tangan Nabi, sapu muka dia sendiri. Sebab tu kalau kita tengok orang yang dalam keadaan yang jenazah nak mati ni, kau nampak dia ni sekali ambil kain lap muka dia supaya dia merasakan kesegaran. Kalau dia rasa nak minta air, maka dikatakan kita ambil air, kalau dia tak ni bagi dengan straw tu sikit bagi air kepada dia supaya walaupun dia tidak menghilangkan dahaga dia, tapi kadang-kadang kita dengar orang ni minta nak minum air. Sewaktu dia masih boleh cakap lah, maka bagi dia minum. Sebab tu saya ingat kadang-kadang doktor dia pun mungkin dia tahu jugalah. Masa tu abang kita dah sakit mati tu, doktor makan suruh puasa. Lepas tu masa malam tu dalam pukul 2, pukul 3 tu, dia dah haga sangat berkali dia minta air. Lepas tu kita tak apa. Lepas tu kita tanya dengan misi jaga, siapa saya nak air ni? Kali tahu dah, kali nyawa dia tak panjang, kita bagilah. Kita pun bagi air dengan seterusnya, dia pun minum. Tapi bila dia minum tu, dia pun rasa lega lah sikit. Tapi nak sebutnya dahsyatnya kematian itu sehingga lagu mana? Nabi minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kalau Nabi minta tolong dengan Allah Ta'ala, kita tak minta tolong. Maka kita lagi minta tolong lagu mana? Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Kita kena pandai doa ni. Sebab kita nak mati belakang. Kalau doa naik kenderaan kita pandai, doa nak makan kita pandai, takkan doa nak mati yang sangat perlu kita minta kepada Allah Ta'ala kita tak pandai. Mudah sangat ya. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala munkaratil maut, datang berhadapan dengan kesukaran nak berhadapan dengan kematian. Kita minta tolong dengan orang lain ni satu kita lah. Dikatakan dahsyatnya nak mati ni sehingga pada masa tersebut malaikat syaitan mari dengan macam-macam nak menggoda kita supaya meninggalkan agama kita. Paling tidak supaya kita ni mengatakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, menyangka kepada Allah Taala dengan sangkaan yang buruk. Pun tak apa dah. Dia nak gitu je.
tapi kita mesti minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana pada masa tersebut pendengaran masih berfungsi, maka orang yang ada di sekeliling itu mengajarkan kepada kita, kepada orang yang mati itu la ilaha illallah. Sebab itu sewaktu berada di keadaan orang yang sedang nazak ni, kena tak boleh bising-bising. Kena yang ngajar tu pun tak boleh ramai-ramai. Kena seorang saja. Jangan pakat ramai-ramai duk ajar. Dia bukan begitu. Kerana dia dalam orang yang dalam keadaan nazak tu sangat-sangat. Banyak kalau sakit, semua kesakitan daripada dia. Kita sakit gigi, orang cakap pun kita marah dah. Bayangkan semua kesakitan. Maka sebab itu tak boleh nak bising-bising. Jangan bising-bising dalam keadaan orang yang dalam keadaan nazak ni. Biar orang yang nak mengajar saya, tak usah nak tengok lah. Nak tengok boleh tengok jauh-jauh lah, tengok jauh-jauh. Sebagai pengajaran. Sebab apa? Sebab melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu, dia akan melembutkan hati. Dia melembutkan hati. Kita hendaklah yakin kepada apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyamin yaqul la yamutunna ahadukum illa wa huwa yahsinu zanni billah. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum wafatnya, janganlah seseorang kamu mati melainkan ia berkeadaan menaruh sangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hak ni antara cara yang kita mesti kena tahu, bahawa kalau kita dalam keadaan tidak mati mengejut. Sebab tu ulama bahas juga, mana lebih baik mati mengejut dengan mati dalam keadaan sakit. Mana mati kita sakit apa kita nazak, kita tahu kita nak mati. Ada yang kata baik mati mengejut, ada kata tu tak apalah. Tapi kalau kita dalam keadaan kita duk berasa kita ni tak lama dah kita nak matinya, antara yang paling penting sekali wa huwa yuhsinu zanna billah. Dia mesti bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik macam mana? Walaupun kita banyak dosa, kita tahu bahawa Allah Taala itu mengampunkan semua dosa. Bayangkan orang yang berdosa, melakukan dosa 60 tahun, dia istighfar minta ampun, Allah Taala akan ampunkan dia. Allah Taala akan ampunkan dia. Mesti dia bersangka baik bahawa Allah Taala akan mengampunkan dia. Kalau tidak, ataukah Allah Taala akan letakkan dia sebagai orang yang beriman. Sebab tu nak sangka baik ini kadang-kadang kalau dia dalam keadaan yang sakit tapi tidak nazak lagi, maka bila kita duduk dengan dia, kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Kawan-kawan jemaah yang sekali dengan kita, bila dia dalam keadaan sakit ke apa, kita melawat dia dalam keadaan sakit ni, kita sebutkan kebaikan-kebaikan yang dia buat supaya apa benda? Supaya dia rasa dia ni baik dan Allah Taala akan berikan kebaikan kepada dia. Berikan kebaikan kepada dia. Kita begitulah. Ni persiapan untuk kita nak mati ni. Persiapan untuk kita nak mati supaya bila kita dalam keadaan nazak itu kita yuhsinu zanna billah. Maksud dia kalau kita ada berdosa, Allah Taala ampunkan kita, Allah Taala akan ampunkan kita, dan dalam masa sama hak benda kita nak iaitu kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Ini kita sambung pada kali yang akan datang insya-Allah. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melawat orang orang yang nak mati. Jadi benda tu semua berlaku dalam kehidupan Rasulullah supaya kita boleh mengambil contoh daripadanya. Berlaku dah kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat berlaku. Sebab tu kalau benda tu kita katakan ni Rasulullah tak buat tapi kita buat sebab baik, maka Ibnu Katsir sebut dalam kitab dia, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau benda tu baik, sudah semestinya para sahabat Nabi telah mendahului kita melakukan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Semoga majlis ini sampai ada soalan.